Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita baca kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca hadis berkenaan dengan akhirat nanti para nabi akan menjadi saksi untuk kita lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada umat, dan juga Allah Taala akan bertanya kepada para rasul. Kita dah cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala para nabi yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala ni, ada di kalangan mereka tu pengikutnya hanya seorang sahaja. Ada pengikutnya 2 orang, ada pengikutnya 3 orang, dan lebih pada tu pun ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada umat, apakah kamu semua dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui nabi yang telah diutuskan. Lepas tu Allah Taala tanya kepada nabi juga, apakah telah menyampaikan wahyu kepada mereka. Ada di kalangan umat yang mengaku bahawasanya mereka dapat wahyu, dan ada di kalangan umat yang nafikan. Bila ada yang menafikan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala tanya kepada nabi, apa saksi kamu yang membuktikan bahawasanya kamu telah menyampaikan wahyu kepada kaum. Ini kaum ni dah nafi ni, macam mana nak buat ni? Jadi para nabi ni, dia orang akan kata, dia orang punya saksi adalah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bagi tahu macam tu, lalu dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya, Allah Taala tanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana, apa penyaksian yang kamu boleh bagi tahu untuk mengatakan bahawasanya nabi ni telah menyampaikan wahyu. Lalu mereka pun membacalah firman Allah Ta'ala daripada Al-Quran, yang mana dalam firman Allah Ta'ala tu bercerita tentang usaha dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi dahululah. Itu adalah sebagai bukti di sebalik penyaksian yang dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW terhadap para nabi-nabi dahululah, begitu. Antaranya secara khusus disebut berkenaan dengan Nabi Nuh AS. Disebut tentang Nabi Nuh AS. Jadi antara ayat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai saksi kepada Nabi Nuh AS ni adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Inni da'autu qawmi laylan wa nahara wa lam yazidhum fi du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh AS, aku telah mengajak umat aku kepada Islam siang dan malam, tetapi tidak bertambah daripada dakwah aku kecuali mereka lari meninggalkan aku. Itu tu kita dah bincang semalam lah, kita dah bincang panjang lebar kita bincang. Hari ni insya-Allah kita masuk bab yang ke-88, babu ma jaa fil uqubati mani'iz zakati wa fadhihati al-ghadiri wal ghalli fil mawqifi waqtal hisabi. Bab pada menjelaskan hukuman-hukuman akan diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Jadi kita ada duit, ada harta yang banyak, lepas tu cukup nisab, cukup haul, tapi tak bayar zakat. Jadi apa hukuman yang akan diberikan kepada kita, dan juga pendedahan terhadap keburukan kita daripada sudut pengkhianatan. Kalau kita khianat orang, macam mana hukuman akan dikenakan kepada kita masa hisab nanti. Itu kita nak bincanglah pada pagi ni insya-Allah. Baik. Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa datang kat sini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa
idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min narin fa ahma 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jambayhi fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yaqdiya bainal ibad fayura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Qila ya Rasulullah fal ibil. Qala wala sahibi ibil la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbiha yawma wardiha illa idza kana yawmal qiyamati butiha lahu biqa'un qarqar aw farma kanat la yafqadu minha fasilan wahidan tawattu'uhu bi akhfafiha wa ta'dihi bi afwahiha. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam wala sahibi baqarin wala ghanamin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah butiha laha biqa'un qarqarun la yafqudu minha shay'an laysa fiha unqasa wala julaha wala udaba tantahuhu biqurunihi wa ta'atuhu bi azlafiha kullama marra 'alayha awwalaha radda 'alayha ukhraha fi yawmin miqdarihi 50 alf sanah hatta yaqdiya bainal ibadu fayura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Dzakar al hadis. Hadis panjang hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang yang mempunyai emas dan juga perak bahawasanya dia tidak menunaikan haknya, yakni tidak membayar zakat emas dan perak, kecuali pada hari kiamat nanti akan disetreka baginya dengan setreka daripada kiamat, lalu dipanaskan di atasnya daripada api neraka Jahannam, lalu disetreka, digosok di atas, di bahagian tepinya dan juga di belakangnya, dia jabi tu di atas dahinya dan juga di atas belakangnya. Orang yang tak bayar zakat emas dan perak, hadis ni kata dia akan disetreka dengan setreka api neraka. Lepas tu dia akan dilayu. Layu ni apa? Dipanggang dekat api neraka. Kemudian akan diambil setreka itu, akan digosok dekat belakang dia, dekat dahinya dan juga dekat ada bahagian tepi dia. Akhirat nanti ini hukuman diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Ketika mana benda tu jadi sejuk, apabila striker tu menjadi sejuk, akan diulang balik kepadanya pada hari kiamat nanti hukuman itu. Dia striker pula. Kalau sejuk, striker pula. Dipanaskan, striker pula. Sejuk, dipanaskan, striker pula. Begitu. Dan u'idat lahu fi kulli yawmin kana miqdaru 50 alf sanah. Dan akan diulang baginya pada setiap hari itu, yang mana kadar sehari itu menyamai dengan 50 tahun hukuman dunia, 50 tahun kiraan dunia. Jadi sehari akhirat menyamai dengan 50 tahun dunia. Lepas tu dia akan diulang-ulang pada setiap hari lah. Akan diulang untuk disetreka badan dia, dahinya dan juga belakangnya, dengan sebab dia tidak membayar zakat. Hatta yaqdiya bainal ibadi fayura sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Hinggalah sampai satu ketika yang Allah Subhanahu wa taala selesaikan hukuman kepada hamba tadi, akan diperlihatkan jalannya sama ada kepada syurga ataupun kepada neraka. Sebagai Muslim, last sekali dia akan masuk dalam syurga. Jadi dia akan dikenakan azab sementara nak masuk ke syurga itu sampailah urusan dia dengan Tuhan tu selesai. Bila habis selesai, barulah diperlihatkan kepada dia mana dia bakal pergi. Apakah dia akan pergi ke syurga ataupun dia pergi ke neraka. Itu dosa, itu pun hukuman yang akan diberikan dekat akhirat nanti kepada orang yang tidak membayar zakat. Begitu. Baik. Qila ya Rasulullah fal ibil. Lalu ada sahabat Nabi pula tanya pada Nabi, ya Rasulullah SAW, yang kamu sebut tu adalah orang yang punya harta emas dan perak. Bagaimana pula kalau orang tidak membayar zakat? Zakat itu berbentuk unta. Macam mana pula? Tanya sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW pun kata sama je. Orang yang punya unta pun, kalau dia tidak menaikkan zakat, dia tidak memberikan susu tu kepada orang yang berhak, susu unta, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti dia akan ditelentangkan. Nabi Muhammad kata dia akan ditelentangkan, kemudian unta-unta tu akan pijak dia. Unta tu akan pijak dia, bukan sekadar unta tu, bahkan daripada sebesar-besar unta hinggalah sekecil-kecil unta.
sampai anak-anak unta tu pun akan pijak atas badan dia, begitu. Mana ni? Lepas tu sahabat Nabi pun tanya balik pada Nabi, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam, macam mana pula kalau orang tu dia ada lembu dan juga kambing yang dia tak bayar zakat, kambing dan lembu tadi. Dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sama. Kalau sekiranya dia tidak tunaikan zakat berbentuk kambing dan lembu yang dimiliki tadi, pada hari kiamat nanti dia akan ditelentangkan semua lembu-lembu tu, daripada yang besar sampai ke yang kecil, semua tu akan pijak atas badan dia lah, gitu. Dan Nabi Muhammad SAW sebut serupalah kalau sekiranya kambing, kalau kambing tu yang bertanduk tak bertanduk, semua tu akan dipanggil untuk pijak atas badan dia, dan benda itu akan diulang-ulang pada tiap-tiap hari selama 50 tahun, menyamai dengan satu hari akhirat. Satu akhirat menyamai dengan 50 tahun di dunia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala buat kepadanya sampai selesai. Kemudian Allah Taala akan perlihatkan kepadanya jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Itu azab yang Allah Subhanahu Wa Taala bakal berikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Kita ni kena ingat, zakat ni adalah satu kewajipan agama yang Allah Taala wajib kepada kita, tunailah. Kalau ada dah cukup haul dan nisab, kita kena tunaikan hukuman tersebut, insya-Allah. Begitu. Ingat janji Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang infak fi sabilillah, orang yang membayar zakat, insya-Allah hartanya sentiasa bertambah. Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Taala dalam Quran, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah. Maksud pinjam di sini adalah infak fi sabilillah. Barang siapa yang memberi pinjam, man yaqridullaha qardan hasana, dengan pinjaman yang baik, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi gandaan kepada gandaan yang banyak. Yang menyempitkan dan yang meluaskan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji daripada Allah. Kalau kita tengok dalam asbabun nuzul ayat lah, cerita ayat ni berkait dengan seorang sahabat, nama dia Abu Ad-Dahdah radhiyallahu an. Dia ni orang kaya, dia ada 2 kebun. Jadi dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi yang dia ni ada 2 kebun, 2 kaya lah dia ni. Jadi kebun dia tu berbuah. Ada satu kebun tu baik, satu lagi kebun tu kurang baik. Dan rumah dia berada dalam kebun yang baik. Jadi dia kata kalau sekira dia diinfak kebun ni ke dalam Allah Ta'ala, dia dapat tak kebun ni ke akhirat nanti? Nabi Muhammad kata dapat. Lepas tu dia kata kalau aku ada anak, aku dapat tak anak aku ke akhirat nanti? Dia kata dapat. Dia kata isteri aku dapat? Dapat. Semua tu dapat. Lalu dia pun pegang tangan Nabi SAW, dia tarik Nabi, ajak Nabi pergi dekat rumah dia. Yang mana rumah dia kat dalam kebun yang baik. Jadi sampai dekat rumah, dia bagi tahu ke isteri dia lah. Dia bagi tahu kebun ni kita dah bagi kepada Islam. Aku infak pada Islam ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ni dengan bini kita pindah duduk dekat dalam kebun yang tak baik. Kebun yang baik ni kita bagi untuk Islam, cerita dia. Jadi bila Nabi Muhammad SAW tengok keadaan begitu, menyebabkan Allah Ta'ala tu ayat Quran kita baca tadi. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah Taala akan bagi gandaannya dengan gandaan yang banyak, yang menyempitkan dan memperluaskan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ingatlah kalau kita infak fi sabilillah, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi balasan itu bukan ke akhirat je. Dekat dunia pun kadang-kadang Allah Ta'ala dah bagi. Kita kalau infak, insya-Allah kadang-kadang Allah Ta'ala beranak pinakkan harta kita. Allah Ta'ala bagi harta kita ni boleh beranak banyak kan. Kadang-kadang tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita dapat penghasilan tak banyak tetapi dia susah nak habis. Kenapa? Keberkatan hasil daripada infak fi sabilillah. Kita ni ada harta yang banyak, zakat kita kena bayar, infak kita lakukan. Tiba-tiba kadang-kadang dalam pada kita ada harta, kita tak infak, kita tak bayar zakat. Contoh ingat ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, azab yang diberikan kepada mereka yang tak bayar zakat itu amat hebat. Tu kita kena ambil ingatanlah insya-Allah. Mudah-mudahan kita ambil ingatanlah insya-Allah. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatani yatuquhu yaumal qiyamah summa ya'khuzu bilih zimatayhi yani shiddaqaihi summa yaqulu ana maluka
ana kanzuka summa tala wala yahsabanna alladhina yabkhalun. Surah Al-Imran ayat 180. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Taala telah berikan kepadanya harta, lalu dia tidak membayar zakat, dia akan didatangkan dengan seekor ular jantan yang bertanduk. Yang ular jantan itu punya taring yang panjang. Lalu ular itu membelitnya pada hari kiamat nanti. Kemudian mengambil, lalu menggigit dia menggunakan dua rahangnya. Ular tu gigit kita dengan dua rahang. Macam kita tengok ular pergi tangkap binatang-binatang kan. Macam itulah, macam dia makan kambing, dia makan macam ular sawah. Kita nampak dia makan. Macam itulah ular tu akan lakukan kepada kita lah. So mayaqulu, kemudian ular tu bercakap. Akhirat nanti ular tu cakap apa? Dia kata ana maluka ana kanzuka. Aku adalah harta kamu. Aku adalah simpanan kamu. Harta kamu yang banyak yang simpan, akulah, kata ular tu. Rupa-rupanya harta kita yang kita tak bayar zakat, akhirat nanti dia akan berupa dengan rupa ular jantan. Ular tu pula ada tanduk dan ular tu punya taring yang panjang. Kemudian dia akan belit dengan kita, lepas tu dia akan gigit kita. Lepas tu dia cakap, akulah harta kamu. Akulah simpanan-simpanan kamu. Kata ular tu, cerita dia. Summatala. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah Ta'ala. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun. Tidak terhitunglah mereka-mereka yang bakhil, mereka-mereka yang kedekut. Kita kena ingatlah, rupa-rupanya azab bagi orang tak bayar zakat ni amat besar, amat menakutkan juga ke akhirat nanti. Wa dzakara Muslim an hadis Jabir qala wala sahibu kanzin la yuaddi fihi haqqahu illa jaa yawmal qiyamah syuja'an aqra yatba'uhu fatihan fahu fa iza atahu farra minhu fayunadi khuz kanzuka alladhi khaba'tahu fa ana anhu ghaniyun fa iza ra'a alla budda lahu minhu salaka yaduhu fi fihi fayuqaddimahu fadamma fahla wa dzakara al-hadis. Menyebut Imam Muslim daripada hadis Jabir radhiyallahu an berkata, orang yang tidak membayar zakat yang dalam keadaan punya harta, dia tidak menunaikan itu kecuali pada hari kiamat nanti akan datang ular yang bertanduk yang akan mengikutinya dalam keadaan mulut yang terbuka. Apabila ular itu datang, dia lari. Apabila ular datang pada kita, kita lari. Jadi ular itu kejar kita. Farra minhu, dia kejar. Dia kejar. Dah lagi dia datang. Kita tengok, kita takut, kita lari. Lari tu ular tu pergi kejar kita. Kemudian dia panggil. Masa dia kejar tu dia panggil. Dia kata, ambillah harta kamu yang kamu simpan itu. Sesungguhnya aku ni amat terkaya. Fa iza ra'a alla budda lahu. Pada ketika itu dia tak boleh nak lari dah. Cerita je bila akhirat nanti kita tak bayar zakat, harta kita ni akan berupa dengan rupa ular. Ular tu pula masa dia akan follow kita kat belakang kita. Kita berjalan mana dia akan follow. Follow tu dalam keadaan mulut dia terbuka. Mulut ular tu terbuka. Lepas tu bila kita tengok ular, kita lari. Ular tu kejar kita. Lepas tu dia panggil, ambillah aku ni, ambillah aku. Aku ni adalah harta kamu. Kata ular tu begitu. Lepas tu apabila kita dah tak larat nak lari tu, pada ketika itu ular itu telah membuka mulut dia, dia akan mamah kita. Seperti mana kita tengok ular mamah binatang. Kita tengok ular sawah, dia tangkap kambing sebagai contoh, dia belit, lepas tu dia mamah. Dia telan. Lagu tu lah ular akan memamah kita. Zakat kita, harta kita yang kita tak bayar zakat berupa dengan ular. Lagu tu lah ular akan lakukan kepada kita dekat akhirat nanti bagi orang yang tidak membayar zakat. Gitu. Beratlah, ini cerita berat akhirat nanti. Wala'idzubillah. Minta jauhlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita daripada kalangan orang yang boleh menunaikan zakat lah, insya-Allah. Begitu. Type. Okey, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allahu al-awwalin wal akhirin yawmal qiyamah yarfa'u li kulli ghadrin liwa'un yawmal qiyamati fayuqalu hadhihi ghudratu fulanin ibni fulanin. Ni semua kerja memalukan ke akhirat nanti. Kata daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkata, kata Nabi sallam, apabila Allah Subhanahu wa taala himpunkan semua manusia daripada awal hinggalah akhir pada hari kiamat nanti, akan mengangkatlah bagi tiap-tiap orang itu, bagi tiap-tiap pengkhianat itu oleh bendera pada hari kiamat nanti. Lalu dipanggil kepadanya, inilah bendera pengkhianat fulan bin fulan. Kita ni atas muka bumi ni kita khianat orang.
Macam-macam pengkhianatan lah. Tak kira lah apa bentuk pengkhianatan. Pengkhianatan berbentuk harta ke, pengkhianatan berbentuk kuasa ke, apa-apa pun pengkhianatan. Jadi kita ni apabila khianat nanti, akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi pada kita ni bendera. Bendera itu adalah bendera yang membuktikan kita ni adalah pengkhianat. Jadi bila dihimpun ramai-ramai, lepas tu pengkhianat tu angkat bendera, tunjuk bendera dia macam tu. Lalu semua orang kata, itulah pengkhianat. Fulan bin Fulan. Dia ni Fulan bin Fulan. Pengkhianat 1, pengkhianat 2, pengkhianat 3, pengkhianat 4. Gitu. Malu belaka tu cerita ke akhirat. Wa an Amr bin Hamqi al-Khuzai. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amana ar-rajulu ar-rajula ala dammihi summa qatalahu rufi'a lahu liwa'u ghadrin yawmal qiyamah. Daripada Amr bin Hamqi al-Khuzai, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang lelaki itu telah memberi jaminan keamanan kepada seorang yang lain, iaitu tidak membunuhnya, lalu dia telah membunuh orang tu, dia angkat baginya bendera pengkhianatan pada hari kiamat nanti. Dia ni duduk dalam tempat kita lah, kawasan kita. Kita bagi jaminan bahawasanya dia tidak akan dibunuh. Sebagai contoh. Contoh kalau kita bayangkan dalam kerajaan style zaman dahulu lah, bukan macam zaman sekarang. Iaitu apabila orang bukan Islam, dia duduk dalam negara orang Islam. Makanya wajib orang Islam kena jaga keamanan dia. Jadi kita wajib memberi keamanan pada dia. Tiba-tiba kita pergi bunuh dia, bermaksud kita telah mengkhianati dia. Akhirat nanti, kita ni akan diberikan bendera yang tercatat dekat bendera itu yang kita ni adalah pengkhianat. Orang semua tahu ni pengkhianat, ni pengkhianat, ni pengkhianat. Ni cerita kehebatan, dahsyatnya azab pada akhirat nanti. Bimbanglah kita. Jadi dalam perbincangan kita pada pagi ni, kita baca hadis Nabi SAW yang pertama berkenaan dengan azab bakal diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Yang keduanya berkenaan dengan betapa dahsyatnya yang Allah Subhanahu Wa Taala malukan kepada orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Itu semua cerita berat belaka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bukan daripada kalangan orang yang tidak membayar zakat dan bukan di kalangan orang yang mengkhianati lah, insya-Allah. Itulah insya-Allah. Baik. Faslun qala ulama'una rahimahumullah fi qawlihi ta'ala wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Insya-Allah kita akan bincang esok, insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Okey. Ada persoalan pertanyaan tak? Ada persoalan, ada pertanyaan tak? Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nak tanya sila. Siapa tanya salah. Bismillah. Okey, ada persoalan, tanya tak? Okey, rasa tak ada kot. Kalau tak ada, cukuplah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.